A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam siri tazkirah baru yang akan insya-Allah diadakan seminggu sekali dan mengenai surah yang akan dipilih nanti. Buat kali ini, surahnya ialah surah Al-Mulk. Semoga kita mendapat peringatan daripada ayat-ayat dalam surah Al-Mulk ini. Surah Al-Mulk ini mempunyai keistimewaan di mana mengikut hadisnya, sebagaimana yang telah Uda dan juga Angka Atta membuat kajian bahawa status hadis ini ialah hasan, iaitu di bawah daripada status sahih, tapi bukanlah satu hadis yang dhaif. Ulama menerima surah ini dengan mengatakan bahawa bila dibaca setiap malam akan dapat meringankan azab kita di alam kubur. Dan ada ulama juga mempercayai bahawa bacaan surah ini pada tiap-tiap malam itu akan boleh membela kita pada hari pertimbangan amal di akhirat nanti. Jadi seelok-eloknya lah kita menghafal surah ini secara beransur-ansur. Di akhir kali ini, di akhir tazkirah ni nanti akan dikongsikan satu cara yang dipelajari dalam satu kursus untuk menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran. Minta izin sebelum kita bermula, izin kepada Allah supaya usaha kita menghafal surah ini akan membawa kejayaan. Dan dengan niat itu, kita boleh mencapai tujuan kita itu. Selanjutnya, kita pergi kepada surah ini yang bermula pada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimulakan dengan perkataan atau kalimat tabaraka. Asal kalimat ini ialah 3 huruf, ba, ra, kaf. Bila ditambah dengan ta dan tambah dengan alif, memberi makna yang lebih kuat daripada asalnya, iaitu barakah yang sangat besar. Barakah sini dalam bahasa Melayu ialah berkat ataupun keberkatan, atau dalam bahasa Inggerisnya blessing. This is a special blessing. So surah ini mempunyai perkataan tabaraka yang mengandungi maksud there is a special blessing. The special blessing is allazi biyadihil mulk, is in the hands of the ruler of the kingdom.
Maksudnya Allah di sini, mulk ni. Jadi barokah itu adalah yang di tangannya adalah penguasa sekalian alam. Jadi maknanya barokat yang agung ini adalah di tangan Allah. Bila disebut di tangan sini, maksudnya ialah maknanya adalah secara langsung dari zatnya. Dan ini merupakan satu kurniaan Allah. Sebab barokah ini diberikan pada hamba-hambanya yang berjaya membuat sesuatu kebaikan yang dinilai oleh Allah sebagai wajar diberikan barokah. Jadi kita hidup di dunia ni memang hendakkan keberkatan itu, keberkatan Allah tu, supaya hidup kita ni di bawah perlindungan dan jagaan dan juga dengan bimbingan Allah. Jadi Allah membuat satu pengakuan di sini bahawa Dia adalah penguasa sekalian alam. Dan padanya lah barokah tu terletaknya. Dan di akhir ayat pertama tu dengan wahwa ala kulli syai'in qadir. Wahwa dan dia ala kulli atas segala sesuatu, atas segala syai'in sesuatu, qadir yang maha berkuasa menentukan. Qadir sini ialah penentuan Allah tu. Kuasa dalam membuat penentuan. Jadi the power of the blessing as a gift of Allah is with Allah. So we don't ask for it from anyone else. We just ask for it from Allah. Dan selanjutnya, Al-Mulk ini ialah sebenarnya dari perkataan Mim Lam Kaf. Dan kalau raja tu ialah Malik, Mim Alif Lam Kaf. Jadi sebagaimana dikatakan tadi bahawa Allah membuat pengakuan bahawa dialah kuasa bagi sekalian alam. Okey. Kita terus kepada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi maknanya zat yang, Allah tu adalah zat yang khalaqa, yang mencipta, al-mauta, kematian itu, wal hayata, dan kehidupan itu, liyabluwakum, lam tu situ ialah untuk, lam untuk, dipanggilnya sebagai lam ta'lil, lam untuk menguji kamu, kum situ kamu, ayyukum siapakah di antara kamu, ahsanu yang terbaik. Ini superlatif
Dalam bahasa Inggerisnya ialah superlative. Ahsanu, yang terbaik amalan. Maknanya terbaik amalannya. Jadi Allah mencipta kematian dan kehidupan sebagai tujuan baginya untuk menguji kita, siapakah di antara kita ini yang terbaik amalannya. Wahuwal azizul ghafur, dan dia adalah maha berkuasa dan maha pengampun. Now, digunakan perkataan khalaqa. Khalaqa di sini mencipta, macam dia mencipta langit-langit dan bumi. Daripada yang tiada kepada yang ada. Ini pencipta maknanya. Sesuatu itu tak ada sebelumnya dan diadakannya selepasnya, itu adalah ciptaan. Now, al-mauta di sini disebut dengan alif lam. Now, dalam fasa hidup kita ni ada 4 fasa atau phases in our life. Yang pertamanya ialah fasa sebelum kita lahir. Fasa ni kita belum hidup. Dalam surah Al-Insan ada disebutkan, kita belum dikenal siapa kita, tapi kita dah dirancang oleh Allah. Dan kita akan dilahirkan, misalnya yang belum lahir, tapi kita belum dikenal siapa kita. Itu kita akan hidup setelah ditiupkannya roh ke dalam kita tu, dalam rahim, masa-masa kita dalam rahim ibu kita, semasa kita berumur 4 bulan, mengikut kata apa yang sebut dalam Quran. Dan bila kita dilahirkan, kita diberi nama. Jadi kita hiduplah. Sebelum itu kita mati. Jadi hidup kita tu adalah seperti hidup kita di sinilah, di dunia ni. Dan kemudian kita dimatikan. Dimatikan itu ialah di mana kita berada di alam barzah. Di alam yang lain daripada alam hidup ni. Dan yang akhir sekali ialah kehidupan yang kedua kalinya, iaitu kehidupan yang selama-lamanya, kekal selama-lamanya di akhirat. Oleh kerana Allah menyebut tentang ujian dalam ayat ini, jadi dimaksudkan di sini ialah kehidupan kita di dunia sekarang ini, bukan kehidupan di akhirat nanti. Sebabnya hanya di sinilah kita ni boleh membuat sesuatu amalan yang akan nanti kita dapat ganjarannya di akhirat. Kerana semasa kita hidup ni lah kita boleh berbuat amalan-amalan yang baik ataupun yang tak baik, dan kita akan dipertanggungjawabkan dan akan disoal nanti di akhirat. Dalam kita menghadap kematian dan kehidupan ini, sebelum kita dimatikan, semasa kita dihidupkan di dunia ini, ujiannya adalah sepanjang masa yang Allah berikan kepada kita, yang disebutnya balak di situ. Balak ni ialah ujian-ujian yang besar, yang bahasa Inggerisnya sebut tribulation. Maknanya ujian-ujian itu adalah ujian yang besar yang Allah berikan kepada kita dan akan dipertanggungjawabkan. Antara ujian itu ataupun antara amalan-amalan yang kita lakukan, ada yang wajib bagi kita dan ada yang sunat. Yang wajib itu yang Allah akan soal kita.
kita dipertanggungjawabkan untuk berbuat amalan-amalan yang wajib. Yang sunat, kita tidak akan disoal. Sebabnya, kita akan diberi ganjaran di dunia dan di akhirat bila kita buat amalan-amalan sunat. Contohnya, solat yang wajib, yang 5 waktu yang kita buat sehari itu. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Akan ditanya nanti di hari akhirat. Kenapa kita tak solat? Kita tahu bahawa itu adalah perintah Allah kepada kita yang wajib. Tapi kalau kita buat solat sunat, kita buat solat sunat tu kita dapat ekstra pahala, tu bonusnya. Sebab apa? Kalau kita tak buat, tak berdosa. Kalau kita buat, dapat bonus pahalanya. Jadi kita tak bolehlah utamakan yang sunat lebih daripada yang wajib. Yang wajib itu yang penting bagi kita. Begitu juga dengan zakat. Zakat adalah wajib bagi kita. Macam mana banyak sedekah pun kita buat, kalau zakat kita tak buat, jadi kita berdosa. Kita terpaksalah nanti akan ditanya kenapa tak berzakat. Now, sedekah akan menjadi wajib bila kita ada kemampuan. Kita dah lebih kemampuan. Dan kalau kita tak mampu, tu Allah ada hadis Nabi kata, senyum pun merupakan sedekah. Tu bagi orang yang tak mampu nak sedekah lebih daripada itu. Dan sedekah ni tak kira banyak atau sikitnya. Dalam surah Al-Hadid dulu kita dah belajar bahawa sedekah ni sangat penting. Dan tak kira lah sikit ke banyak ke, asalkan ikhlas dan merupakan sebahagian daripada apa yang kita ada, yang kita mampu, kita wajib berkongsi dengan orang lain. Sebab orang yang tak bersedekah itu ialah orang yang bakhil. Yang bakhil itu Allah tak suka. Sebab Allah hendak kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Dan cara kita menjaga hubungan sesama manusia itu berkongsi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi di sini tentang amalan-amalan ni, ada amalan yang berat sepanjang masa. Terpulanglah kepada kita untuk memandangnya berat atau ringan. Tapi setiap ujian atau setiap amalan yang ditimpakan kepada kita, amalan tu maknanya yang kita perlu buat dan dianggap sebagai wajib kita buat. Jadi ujiannya ialah sama ada kita nak buat atau tak buat. Kalau misalnya berat ujian itu, kita sepatutnya bersabar. Banyak bersabar semasa kita menghadapi ujian itu. Dan bila kita mendapat nikmat daripada kesabaran itu, ujian itu kita lalui dengan baik, kerana dengan sifat sabar kita tu, kita akan merasa ringan, senang. Jadi bila kita diberi pula oleh Allah ujian senang ni, kesenangan ni, kita
perlulah bersyukur. Sama ada kita bersabar atau bersyukur. Kedua-duanya tu bila kita tak buat, kita tak sabar, tak bersyukur, hukumnya berdosa. Jadi tak semestinya orang itu diberi kesenangan, dia tidak diuji. Tanda dia beriman atau tidaknya ialah bila kesenangan itu diberi kepadanya dan Allah tambah kesenangan itu dan dia masih lagi kufur dengan perintah Allah atau dengan larangan Allah, maknanya itu merupakan satu bebanan kepada dia dalam bentuk istidraj. Allah nak menguji dia. Dan Allah beri segala kesenangan itu dengan murka. Jadi jangan kita fikir bahawa apabila kita dapat kesenangan, itu bukan ujian. Kesenangan itu pun menjadi ujian juga kepada kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesuatu yang kita dapat tu. Sama ada kita ni tadi merasakan bersyukurnya atau tidaknya. Dan bila kita bersyukur dengan kesenangan yang Allah beri dan bersabar dengan ujian berat yang Allah beri, Allah akan beri kita, akan kurnia kepada kita keberkatannya, pahala yang sangat besar. Jadi itu keadaannya. Dalam keadaan hidup ni banyak ujian sepanjang masa kita diuji, maknanya hakikatnya kita harus terima itu. Kerana apa tujuan tadi Allah kata? Dia nak tahu sama ada antara kita ni siapa yang terbaik amalannya. Jadi dalam hidup ni ada ulama mengatakan bahawa yang kita lalui setiap masa itu adalah aspek-aspek ini, iaitu tentang ketaatan kita, tentang kemaksiatan kita, tentang nikmat kita dan juga tentang nikmat kita. So kalau kita taat, kita wajar mempunyai harapan untuk mendapat keberkatan Allah. Kalau kita dalam keadaan maksiat, maknanya melanggar perintah-perintah Allah, kita diberitahu oleh Allah supaya bertaubat. Dan dalam kita keadaan diberi nikmat, kita harus bersyukur. Dan dalam keadaan kita ditimpa oleh nikmat, iaitu nikmat maknanya kaf. Nikmat sini maknanya nun Nikmat. Nikmat. Dan kita harus bersabar. Jadi itulah apa yang dimaksudkan dengan ayat itu, yang kedua tu, dan diakhiri ayat kedua tu dengan wahwal azizul ghafur. Dan dia, iaitu Allah, maha perkasa dan maha pengampun. Dua sifat ni bukan selalu dipadankan. Selalunya aziz, hakim. Di sini aziz dan ghafur. Maknanya dalam kita melakukan amalan-amalan kita tu, kita ni Allah memang mempunyai sifat pengampun. So kita boleh buat kesilapan, terlanjur dan sebagainya, tapi kita mestilah bertaubat. Dan pengampunan itu adalah di tangan Allah juga.
sebab dia Maha Perkasa. Jadi itu 2 ayat yang telah kita perhatikan maksud-maksudnya secara ringkasnya saja. Dan sekarang ini nak beritahu macam mana caranya untuk kita membuat hafalan. Sebab dijangkakan setelah kita habis surah ni nanti, bolehlah kita hafal surah ini dan bawalah surah ini dalam solat-solat kita. Kita boleh bahagikan 2-3 ayat dalam satu rakaat sebagainya. Dan seelok-eloknya lah kita baca surah ini setiap hari lah. Kalau tak boleh malam pun, siang pun boleh juga. Tapi sebaik-baiknya kita baca pada malam hari. Nah, cara kita nak menghafal. Dulu dalam kursus telah diajar oleh pengkursus tu, caranya ialah mengulang 6 kali. Semasa kita mengulang 6 kali tu, kita mesti melihat sebetul-betulnya pada perkataan itu. Katalah ayat yang pertama tu kita nak hafal, Tabarakallazi. Dan kita tengok situ, Tabarakallazi, 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 dengan melihat 2 kalimat tu. Dan selepas itu kita tutup, kita cuba ingat semula apa yang kita telah tengok dan kita baca tadi tu. Kena baca kuat sebab kita mesti dengar, telinga mesti dengar. Dan selepas sampai kita tak buat silap lagi dah, kita tulis pada kertas. Tabarakallazi, kita tulis. Dan kalau ada silap, kita tulis lagi sampai semuanya betul. Jadi kalau misalnya kita kata nak tambah besoknya tu, biadihil mulk juga 6 kali tengok, dan akhirnya kita cantumkan dengan yang awal tu, Tabarakallazi biadihil mulk, Tabarakallazi biadihil mulk. Dan kita cuba fahamkan maknanya. Lepas itu kita tulis. Ingat tu, kita baca, tengok kalimat-kalimat yang kita baca tu. Lepas itu kita baca dengan kuat supaya telinga kita dengar. Sebab Nabi pun masa dia belajar dengan Jibril, dia diminta oleh Jibril untuk membaca kuat supaya dia pun dengar, Jibril pun dengar, Nabi pun dengar. Tapi masa itu Nabi tak tulis lah. Sebab apa? Dia tak berhenti menulis. Tapi kita untuk memantapkan lagi ialah kita tulis. Kita tulis pun mula kita tulis dulu, tengok apa yang kita tulis tu. Lepas tu kita cuba tulis sendiri tanpa melengok. Dan akhirnya kalau ada silap, kita buat lagi. Bila ada silap, buat lagi sehingga sempurna. Tak ada silap lagi. Itu caranya. Jadi dalam minggu ini diharapkan dapatlah kita menghafal 2 ayat dalam surah Al-Mulk. Ingat ya, apa yang awal tadi dikatakan bahawa surah ini akan meringankan kehidupan kita nanti di alam barzakh. Dan ada ulama berpendapat bahawa bacaan surah ini juga akan boleh membela kita semasa di hari akhirat nanti. Jadi di situ dulu kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.